أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته والتابعين وتابع التابعين ولآبائنا ولأمهاتنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمن أحسن إلينا ولذوي الحقوق علينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده تعالى ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين شفيعا للناس أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين. اللهم آمين يا رب العالمين. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. صدق الله العظيم. وقال تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم جميعا بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة من عند الله فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله والشكر لله. الحمد لله على نعمه تتم الصالحات. Mungkin ada sebilangan daripada kita yang masih belum meniatkan i'tikaf, maka katakanlah nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Niatkan dalam hatinya, saja aku beriktikaf di dalam masjid ini sunat kerana Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita merafakkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnianya maka dapatlah kita pada malam ini
sama-sama kita menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah. Dan alhamdulillah setelah daripada itu Allah Subhanahu wa taala melapangkan masa kita, memberikan ketenangan dalam hati-hati kita, sehingga akhirnya kita tidak rasa untuk nak pergi ke mana-mana pun, bahkan terus tetap kita berada di dalam raudhatin min riyadil jannah, taman daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala ini. Maka mudah-mudahan keberadaan kita di saat ketika ini Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Allah Ta'ala tambahkan keimanan ke dalam hati-hati kita, sehingga hati kita yang kotor, yang hitam dengan dosa dan noda itu menjadi bercahaya dengan keimanan, sehingga akhirnya Allah Ta'ala pemudahkan mulut dan lidah kita ini untuk menyebut namanya, untuk beristighfar mohon keampunan kepadanya, untuk memperbanyakkan salawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga akhirnya Allah Ta'ala menggulungkan kita semuanya dalam kalangan hamba-hambanya yang salih dan salihah, insya-Allah, hamba-hambanya yang bersyukur, hamba-hambanya yang bertakwa, yang selamat bahagia di dunia ini, selamat bahagia di alam barzakh, selamat bahagia di alam akhirat, insya-Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Setelah itu, seperti mana biasa ibu ayah sekalian, apalah kiranya untuk kita memelihara dan menjaga akan nawaitu niat di dalam hati kita di saat ketika ini, dengan kita meniatkan, ya Allah, hamba duduk dalam majlis ilmu ni kerana Engkau, ya Allah. Tolonglah jaga niat kita, kerana apabila kita duduk di dalam majlis ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala, baginda junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita bahawa Allah Taala menyediakan hadiah untuk kita semua orang-orang yang duduk dalam majlis ilmu kerana Allah ni. Hadiah yang pertamanya Allah Taala akan bagi pada kita, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah Taala akan mempermudahkan kepada kita jalan menuju syurga dia. Hadiah yang kedua, wa tad'ul malaikatu ajnihatiha ridan bima yasna'. Para malaikat akan ridha, para malaikat akan suka kepada kita. Hadiah yang ketiganya, wa yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitani fil ma'. Makhluk Allah Taala di langit, makhluk Allah Taala di bumi, sehingga kata Nabi, ikan-ikan di lautan pun mereka semua berdoa, ya Allah, tolonglah Engkau ampunkan segala dosa orang-orang yang berada dalam majlis ilmu. Allahu Akbar. Hadiah yang keempat, haffat alaihimul malaikah, para malaikat akan teman kita di saat ketika ini. Hadiah yang kelima, wa ghasyiyatuhum ar-rahmah, Allah Ta'ala tambahkan keimanan ke dalam hati-hati kita. Hadiah yang keenam, wa unzilat alaihim as-sakinah, Allah Ta'ala hadiahkan ketenangan dalam jiwa kita. Apa arti Allah Ta'ala hadiahkan ketenangan dalam jiwa? Artinya hullilatil muskilah, masalah yang kita hadapi Allah Ta'ala akan bagi selesai. Masya Allah. Dan hadiah yang ketujuh, wa dzakarahumullah fi man indahu, Allah Ta'ala sebut nama kita di sisi para malaikatnya, sehingga kita akan dikenali oleh para malaikat. Dan orang yang dikenali oleh para malaikat ni di hari akhirat kelak nanti akan mendapat syafaat daripada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita doakan semua hadiah-hadiah yang telah baginda junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahu tu, Allah Taala hadiah kepada kita semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati lagi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita pada malam ini kita nak sambung akan bicara kita pada ayat yang ketujuh
daripada surah Al-Fatihah. Pada pertemuan yang terdahulu kita berhenti dekat an'amta alaihim, orang-orang yang engkau kurniakan nikmat ke atas mereka itu. Itu dia nak. Baik. Siratal ladzina an'amta alaihim, yakni jalan orang-orang yang engkau kurniakan nikmat ke atas mereka itu. Kalau kita masih lagi ingat, spesialnya surah Al-Fatihah ini dengan surah-surah yang lain, bila kita baca surah Al-Fatihah, setiap daripada ayat itu Allah Ta'ala jawab kepada kita. Surah lain kita baca, ada 113 lagi kalau kita baca, Allah Ta'ala tak jawab pada kita. Tapi surah Fatihah ni, bila kita baca dia, Allah Ta'ala respon, Allah Ta'ala jawab apa yang kita baca daripada surah Al-Fatihah. Karena dalam hadis Qudusi, selalulah kita baca hadis ni, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain. Hadis Qudusi, Allah Ta'ala kata, aku bahagikan sembahyang, dan para ulama sebut arti sembahyang itu adalah Al-Fatihah. Aku bahagikan Al-Fatihah itu antara aku dan antara hamba-Ku. Fa idza qala al-'abdu, apabila hamba-Ku kata alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah Ta'ala jawab hamidani 'abdi, hamba-Ku memuji akan Zat-Ku. Bila kita kata ar-rahmanir rahim, Allah Ta'ala kata athna 'alayya 'abdi, hamba-Ku memuji akan Zat-Ku. Bila kita kata Malik Yaumiddin, bila kita kata Malik Yaumiddin, alhamdulillah rabbil alamin ar-rahmanir rahim Malik Yaumiddin, Allah Ta'ala jawab fawwada ilayya 'abdi, hamba-Ku menyerahkan urusannya kepada aku. Bila kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah Ta'ala jawab kepada kita, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Allah Ta'ala kata, ini antara aku dan antara hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa jua yang dia minta. Sebab tu kita dah cerita dah hari tu bagaimana ibu ayah yang ada hajat nak buat ayat, nak buat ayat terang hati ke anak-anak, sampai dekat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu, kita pun jangan baca dalam sembahyang lah nak, baca di luar sembahyang lah. Kita pun niatlah dekat situ, ya Allah, dengan keberkatan surah Al-Fatihah ini, maka jadikanlah pada air ini penawar yang menerangkan hati anak hamba, mudah dia nak jawab perisa, kuat ingatan dia, berjaya dunia akhirat. Karena kita doa dekat situ. Lepas tu kita sama balik ihdinas siratal mustaqim ila akhirih. Sebab dekat situ bila kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah Ta'ala kata pada kita, ini antara aku dan antara hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa jua yang dia minta. Wa idza qala al-'abdu, dan apabila seorang hamba itu mengatakan ihdinas siratal mustaqim sampailah waladdallin, maka Allah Ta'ala jawab hadza li'abdi, ini bagi hamba-Ku, wali 'abdi ma sa'al, dan bagi hamba-Ku apa jua yang dia minta. Jadi doa itu kita minta, Allah Ta'ala akan hadiahkan kepada kita pada ketika kita sebut ihdinas siratal mustaqim sampailah kepada waladdallin, amin. Jadi di situ ada doanya. Baik, ini keistimewaan surah Al-Fatihah yang tidak ada pada surah-surah yang lain. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ay tariqun man an'amta 'alaihim. Ya Allah, tolonglah Engkau kurniakan kepada kami, berilah petunjuk kepada kami, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu macam mana? Yakni jalan orang-orang
orang-orang yang engkau kurniakan nikmat ke atas mereka itu. Siapa? Minan nabiyyin, daripada para nabi, jalan para nabi. Macam mana engkau kurniakan hidayah kepada para nabi, engkau berikan petunjuk kepada golongan as-siddiqin, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, wasyuhada, macam mana engkau kurniakan taufik hidayahmu kepada orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang salih yang terdahulu daripada kami. Kami pun nak minta macam itulah ya Allah. Aduh, kita nak kena faham. Maka kita pun sebutlah bagaimana disebut di dalam kitab yang dikarang oleh Dr. Syekh Sa'ad Abdul Daim, ya, di dalam bab syafa'ah, pada menyatakan bab syafa'ah, pertolongan di hari akhirat. Maka kita kongsikan pada pertemuan yang terdahulu beberapa golongan. Semuanya ada 12 golongan yang boleh memberikan pertolongan bantuan di hari akhirat kelak nanti. Yang pertamanya adalah Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Allah Ta'ala boleh, dia nak bagi syafaat kepada siapa saja yang Allah Ta'ala kehendaki. Yang keduanya adalah malaikatun min malaikatillah. Para malaikat Allah Ta'ala juga di hari akhirat kelak nanti Allah Ta'ala bagi kepada para malaikatnya untuk bagi syafaat, pertolongan, bantuan. Maka malaikat ni kita cerita dah awal tadi tu, dia nak tolong siapa? Antara yang malaikat nak tolong adalah orang yang malaikat kenal. Siapa yang malaikat kenal? Orang yang malaikat kenal adalah orang yang rajin duduk dalam majlis ilmu. Sebab tu bagus ibu ayah sekalian ni tanam keazaman dalam hati. Ya Allah, kau kurniakanlah kepada hamba istiqamah, yakni berterusan hamba ini berada dalam majlis ilmu sampai kita mati. Minta kat Allah Ta'ala macam tu. Sebab kelebihan dia cukup besar. Antara kelebihannya adalah kita ni akan dikenali oleh para malaikat. Dan di hari akhirat kelak nanti, terutamanya Yaumul Hashri, hari perhimpunan tu cukup dahsyat tu, cukup dahsyat. Kita pernah cerita dah hari tu, disebut dalam kitab nama dia Daqaiqul Akhbar fi Dzikril Jannati wan Nar. Nabi SAW khabarkan bagaimana dekat Yaumul Hashri, hari perhimpunan tu, dia punya tak tahan sebab matahari tu sejengkai di atas kepala. Dia tak tahan dah, maka dia pun kata, wahai Tuhan, kalaulah macam ni punya siksa, neraka pun neraka lah. Janji bagi cepat saja. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sebab dia tak tahan dah. Dia tak tahan dah, tabit lah daripada mulut dia macam tu. Sedangkan dia tak tahu yang tunggu neraka tu berpuluh beratus kali ganda punya dahsyat lagi berbanding dengan Yaumul Hashri, hari perhimpunan itu. Jadi kita ni orang-orang yang rajin duduk dalam majlis ilmu, nanti para malaikat akan main kat kita. Tuan, mai ikut saya tuan. Saya nak bawa tuan ke satu tempat yang aman dan tenang. Pasal apa waktu tu tak tenang? Sebab matahari itu. Wa tadnu syams shibran fawqa ar-ra'si. Dan mendekatilah matahari akhirat itu sejengkai di atas kepala, kata Nabi SAW. Maka peluh yang terbit disebabkan panasnya matahari itu akan menenggelami seseorang itu berdasarkan kepada amalannya. Ada yang peluh dia sampai kat tumit, ada peluh dia sampai kat lutut. Berdasarkan amalan dia, bekalan dia sewaktu di dunia dulu ni. Ada peluh dia sampai dada, ada peluh dia sampai
tengkuk, tu nampak kuih melarat lah tu. Ada peluh dia sampai hidung, ada peluh dia sampai mata. Yang tu maksud dia teruk lah, memang tak cukup sangat lah bekalan tu. Ada peluh dia sampai hapus terus pun ada. Tapi tak mati, azab dia, terseksa dia. Yang tu belum lagi neraka lagi tu nah. Itu baru yaumul hasyri. Maka pada ketika itu seseorang itu berdasarkan kepada amalan dia. Maka malaikat yang kenal kita ni, dia akan mari dan dia akan bagi pertolongan kepada kita. Yang ketiganya Nabi SAW. Ini kita cerita dah pada pertemuan yang terdahulu. Nabi SAW ni diberikan sebagai syafa'atul uzma, pemberi syafaat yang paling besar sekali. Kita tak cerita baliklah pasal nanti adik besar kan. Umat-umat yang terdahulu pergi jumpa dengan Nabi Adam. Nabi Adam kata, al-yawma nafsi nafsi, hari ini masing-masing lah. Saya pun duduk susah hati ada, saya buat salah kat Allah Ta'ala. Yang ni para ulama sebut hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Bagi orang-orang yang macam kita ni, hasanatul abrar, orang yang macam kita ni, bagi orang yang beriman macam kita ni, tak apa dah, tak salah dah. Pasal fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Nabi Allah Adam alaihissalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala 40 tahun. Taubat atas kesalahan makan buah khuldi saja. Pasal kesian dekat isterinya Hawa, tak sampai hati. Tu pun tak telan habis pun malaikat cekik habis kan. Keluar balik, tak ada masuk dalam perut. Tu pun 40 tahun minta ampun pada Allah Ta'ala. Fataba alaih. Allah Ta'ala terima taubat Nabi Allah Adam alaihissalam. Tapi Nabi Adam kata, yang tu saya pun duk risau juga. Bagi Nabi Adam itu adalah satu kesalahan, sedangkan Allah Ta'ala sudah ampunkan sayyiatul muqarrabin. Bagi orang-orang para Nabi itu merasakan itu adalah satu kesalahan, maka dia tak layak untuk nak bagi pertolongan. Diri dia pun tak tahu lagi, sedangkan sudah dijanjikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah juga dengan Nabi Nuh alaihissalam. Kita cerita dah teman yang terdahulu. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Musa alaihissalam, semuanya ada kisah-kisah kan. Nabi Musa minta, Rabbi arini anzur ilaik. Nabi Musa minta nak tengok Allah Ta'ala kan. Allah Ta'ala kata, qala lan tarani, kamu tak boleh tengok aku sama sekali ke atas dunia ni, kamu tak boleh. Tapi Nabi Musa minta juga nak tengok juga, wahai Allah, nak tengok juga. Walakin anzur ila al-jabal, tapi kamu tengoklah kepada gunung tu. Kalau kamu nak tengok gunung di Mesir, nama dia Turi Sinai, di Sinai, di semenanjung Sinai itu. Ini istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalaulah gunung tu masih tetap utuh, kekal macam keadaan dia, kamu akan boleh tengok aku. Falamma tajalla rabbahu lil jabal, maka tatkala Allah Ta'ala mentajallikan cahayanya pada gunung itu, ja'alahu dakka, maka gunung tu tak boleh nak tahan, hancur, lebur gunung yang besar tu. Fakharra Musa sa'iqa, maka Nabi Musa pun jatuh pingsan pada ketika itu. Itu di antara sebab Nabi Musa rasa bersalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai ulama pandangan mengatakan Nabi Musa pernah menumbuk dengan cara yang tidak sengaja sampai mati orang tu. Pasal nak selamatkan kaum Nabi Allah Musa alaihissalam, dia pergi tumbuk sekali yang muka kawan tu meninggal tu. Jadi yang tu pun menyebabkan Nabi Musa rasa bersalah dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi semua umat pada ketika itu pergi jumpa para Nabi. Semua para Nabi kata, al-yawma nafsi nafsi.
Hari ini masing-masing lah saya tak boleh nak buat apa. Maka akhirnya dinasihatkan supaya berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata, ummati wajib alayya syafaati. Umatku wajib atasku memberikan syafaat bantuan. Maka Nabi lah memberi pertolongan bantuan yang begitu besar. Dan Allah Ta'ala perkenankan permohonan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dipercepatkan Yaumul Hasyr itu, hari perhimpunan yang cukup dahsyat itu. Itu namanya syafaatul uzma. Apa yang dia kalau kuliah lah tu, dia ada sajalah, dia nak batuk lah, dia nak itu, dia nak ini. Kalau tak main kuliah tak apa, tak betul kan? Ini yang kita pelik juga ni. Boy, nak melawak tu tapi tak kira ni. Baik. Kemudian lagi yang keempatnya, Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Juga Allah Ta'ala bagi kepada Nabiullah Ibrahim boleh memberi syafaat kepada umat Nabiullah Ibrahim, tetapi tak sama macam Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bagi kepada semua umat manusia daripada zaman Nabi Adam sampailah umat Nabi Muhammad SAW. Cuma skop tu lebih kecil. Kemudiannya para Nabi, yang kelimanya para Nabi boleh memberi syafaat kepada umat masing-masing, ya, dengan keadaan-keadaan yang tertentu lah. Dia punya kadar dia tu tak sama macam Nabi Allah Ibrahim dapat. Jadi kemudian para siddiqin, orang-orang yang boleh bagi syafaat di hari akhirat kelak nanti juga adalah orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang jujur. Orang-orang yang jujur. Para ulama menyebutkan bahawa siddiqin ini ada dua pandangan. Sebahagian pandangan ulama menyebutkan golongan siddiqin adalah golongan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi kalau kata sahabat Nabi, habislah kita tak termasuk dah. Tapi satu lagi, bagian ulama berpandangan bahawa siddiqin ini bukan sahaja di kalangan para sahabat, bahkan di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ternyata mereka itu digolongkan dalam Allah dan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rekan orang-orang yang siddiq. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidq." Nabi kata, wahai umatku, hendaklah kalian ini bersifat jujur. Fa inna as-sidqa yahdi ilal birr. Kerana sesungguhnya orang yang jujur ini dia akan membawa kepada pintu taat. Orang yang jujur ini dia akan membawa kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Penyebab Allah Taala suka kepada dia. Wal birra wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya ketaatan ini akan menjadi penyebab dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Fa innar rajula, karena sesungguhnya seorang lelaki ataupun perempuan, yasduq, senantiasa dia bersifat jujur, wa yataharra sidq, dan dia senantiasa memastikan dirinya itu jujur, hatta yaktuba 'indallahi siddiqa, sehingga Allah Ta'ala akan mencatatkan baginya itu orang yang jujur. Allah Ta'ala cop, dia ni golongan jujur. Maka golongan yang jujur ini akan Allah Ta'ala berikan special nanti di hari akhirat. Dia boleh bagi syafaat kepada orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nak try jujur, try tengok jujur. Mana kena jujur. Dengan bini pun tak boleh nak sembang goyang-goyang. Sembang gelong-gelong. Kan? Tu.
Iyyakum dengan anak-anak kena jujur. Kita janji kita kena tepati janji. Cek tang tu cukup lah. Terus duk cek dengan kawan-kawan lagi. Janji nak bayar hutang 200 kalau ada. Sampai kelar hilang tu tak dengar berita. Ingat tak? Jujur ke lagu tu? Jadi cek balik kepada diri kita ni jujur tak? Kita dengan bini kita dengan anak-anak kita jujur tak? Honor sikit lah, tak boleh lah. Tak boleh jujur lah itu. Susah. Nak jadi orang yang jujur ni. Tapi kalau kita usaha sungguh-sungguh, wa yataharra sidq. Dia usaha sungguh-sungguh nak jadi jujur ni, hatta yaktuba indallahi siddiqa. Macam kita duk usaha sungguh ni, tak mau nak kelentong-kelentong, tak mau nak cakap pusing-pusing ni, Allah Ta'ala cop dia ni orang yang jujur ni. Kan, nak jadi satu patuh tu mungkin agak masalah pasal kita manusia kan lah. Tapi oleh kerana sifat dia tu memang dia ni usaha sungguh nak bagi mulut dia tu bercakap jujur. Suluh tengoklah, suluh balik main ke diri kita tu, aku jujur tak? Oh tengok kira main banyak juga ni. Cakap tak serupa bikin. Susah nak, susah. Cukup susah. Sebab tu Allah Ta'ala bagi special. Iyyakum wal kadhib. Nabi pun bagi tahu, hendaklah kalian semua mengelakkan diri kalian, menjauhi diri kalian daripada sifat bohong. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Kerana sifat bohong ni dia akan bawa kepada kezaliman. Kalau kita teli balik dengan pujangga Melayu kita, siakap senurung gelama ikan duri. Ini cukup popular lah. Bercakap bohong, lama-lama mencuri. Siakap senurung gelama ikan duri, bercakap bohong, lama-lama mencuri. Nabi pun kata, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena bohong ni dia membawa kepada zalim. Bila zalim tu hati dia jadi kerah lah. Bila hati kerah ni dia tak ada kesian belah ke orang. Kan? Sebab tu orang sedekah dekat masjid, dekat surau, nak buat amal ibadat kan, nak tambah amalan. Dia senang-senang ya, main duk cungkih kan, tarik segenggam perak pukul lah maju, segenggam pukul lah maju, banyak lah kita tengok video kan. Tak usah salah pun, dah lah curi dalam masjid, banyak boleh kat dia kan. Dia berkata di Indonesia, wallahu ta'ala alam lah. Tapi maksudnya orang yang duk mencuri ni memang hati dia sudah tidak ada kesian belah. Wa innal fujura, dan sesungguhnya kezaliman itu yahdi ilan nar, dia akan membawa penghujung dia neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innar rajula, sesungguhnya seorang lelaki atau perempuan, yakdzib, yang sentiasa yang duk bersifat pembohong ni, wa yataharral kadhib, dan tak berhenti-berhenti bohong menyang, hatta yaktuba indallahi kadzdzaba, sehinggalah Allah Ta'ala cop dia, dia ni bangsa pembohong, bahaya. Payah nak berubah dah. Cakap bohong, tiap hari bohong. Memang kawan-kawan di kedai kopi bohong. Itu dia lah. Sebab tu saya pernah jumpa lah bila kita duduk kawan ramai-ramai orang ni, dia bercakap, bagi dia nak melawak, tapi benda tu tak betul. Orang kata, hampa duduk tak mana lah ni? Dia pergi hantar gamak kemarin. Dia duduk tak ni. Lepas tu dia tak abang pula, kami melawak ya. Senyap tu, orang pun tak percaya kat dia. punya bohong tu sampai orang kata, bohong ni, Ahmad tu dia duduk tak mana. Janganlah, jangan. Kan? Jangan, kalau
kawan-kawan yang apik dengan kita tu, kita kena nasihatlah, jangan, bahaya. Sebab kita takut yaktuba indallahi kadzdzaba. Allah Ta'ala cop dia pembohong, jenuh dia. Kan? Macam cerita rakyat kita lah. Cukup popular lah zaman-zaman dulu ni. Duduk bohong orang kampung kata serigala makan kambing 2-3 kali. Minta tolong orang kampung main. Tengok dia kata dia menawar ya. Kali yang keempat serigala main sungguh. Minta tolong kat orang kampung, seorang orang kampung pun tak main. Bohong baby dah. Itu kita pergi 3 kali lah, dia bohong. Dia gelak kita dah. Habis kambing 56 ekor dimakan oleh serigala habis. Itu cerita rakyat dululah kan. Maksud dia orang dah tak percaya lagi. Sebab itu jaga. Kita takut yaktuba indallahi kadzdzaba. Allah Ta'ala cop dia pembohong, maka hidup dia akan jadi susah. Baik, yang seterusnya siddiqin, syuhada. Yang seterusnya syuhada, orang-orang yang mati syahid. Syahid ni dia ada syahidud dunia, syahid dunia. Dia ada syahidud dunia wal akhirah. Syahid yang pertama syahidud dunia, syahid dunia. Yang kedua syahidul akhirah, syahid akhirat. Yang ketiga syahidud dunia wal akhirah, syahid dunia akhirat. Yang dimaksudkan di sini adalah syuhada, orang yang mati syahid dunia akhirat. Syahid dunia tu macam mana? Syahid dunia tu satu orang yang dia pergi berjuang nak menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala tu bukan sebab kerana Allah, tapi kerana mangkali nak tunjuk kepada bini dia, keluarga dia, kata dia hero. Kawan-kawan dia semua pakat pi, takkan abang tak pi, kita pun keluar ambil lah, pasal tercabar. Tak ada apa yang tu. Syahid dunia saya. Orang dunia nampak kata dia mati syahid. Ataupun dia pergi pasal nak dapat habuan. Kalau kita pergi misi ni, kita patah balik, kerajaan akan bagi seorang 2 juta. Maka dia pergi tu, pasal dia nak dapat habuan. Tengok tak dan balik, dia pun kena tembak dengan kereta kebaik, hancur terus. Jadi nampak kata dia macam syahid, tapi dia hanya sekadar syahid dunia saja. Wal'iyadzu billahi min dzalik. Yang ni kita tak mau. Yang keduanya syahidul akhirah, orang yang mati syahid akhirat. Seumpama orang yang dibaham oleh rimau, yang dimakan oleh buaya, itu syahid akhirat. Yang mati terbakar, yang mati aksiden, hancur dilenyek oleh tayar lori 2 tan. No, itu nama dia syahidul akhirah, syahid akhirat. Dia ada kelebihan dia jugalah. Yang dimasukkan di sini adalah syahidud dunia wal akhirah, orang yang mati syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat ni artinya yang berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala lillah, kerana Allah. Bukan pasal dunia, bukan pasal pangkat, bukan pasal harta, bukan pasal bini, bukan pasal mak ayah, tapi kerana Allah. Lah ni kalau siapa nak syahid dunia akhirat ni, ada tempat dia. Siapa nak pergi boleh, silakan. Lah duk jalan dah. Di mana? Di Palestin. Pergi. Cuba try tengok. Balik abang dekat bini dengan anak-anak. Ni bapa dengan semua ni, ayah abang ni nak pergi Palestin, di Palestin minggu depan nak pergi berjuang. Pergi tengok. Cuba pasang niat macam tu, tengok agak-agak lepas tak lepas. Kalau subuh pun miss ngana. Dia takkan terbit ayat tu. Kalau sembahyang berjemaah pun tak apa nak mantap. Mayang tajuk lagi tak ada lah kan. Mayang tajuk pun tak ada. Quran pun jangan baca. Orang tu agak-agak dia nak abang kat bini dia, abang ni ayang, minggu depan nak banyak
Abang nak pergi berjuang di Palestin, bini gelak gitu kan. Abang ni mimpi ke apa ni? Tobat tak jadi lah. Awak yang tak setuju lah. Tak percaya lah. Dah yang tak percaya abang tak jadi pergi. Sembang ke mahal tu lah. Bukan senang. Allah Ta'ala nak bagi seorang yang nak berjuang di jalan Allah Ta'ala ni. Iman dia betul-betul tinggi, semayang tahajud, duk puasa dah, duk baca Quran dah. Memang dia chosen one. Memang yang terpilih, iman dia cukup tinggi. Yang tu. Pergilah berjuang di Palestin. InsyaAllah. Kalau mati tu, insyaAllah. Lillahi ta'ala. Jangan baca apa-apa. Ya Allah, hamba berjuangkan engkau, ya Allah. Tak dan nak tarik senapang, tiba-tiba tu dia duduk di atas kepala tu, turun pergi, hancur, tak ada apa, tulang apa tak jumpa dah, tak gaduh tanam dah, terus masuk alam barzakh. Yang tu nama dia syahidud dunia wal akhirah. Tinggi suruh yang tu. Sebab Nabi SAW sebut orang yang syahid dunia akhirat ni yang dapat keistimewaan, dia boleh bagi syafaat kepada orang di hari akhirat nanti, syahid ni. Sebab syahid ni iman dia memang, kita sebut dah tadi, chosen one, seorang yang telah dipilih. Iman dia tinggi, dia baik dengan Allah Ta'ala, puasa sunat, semayang malam, rajin baca Quran. Inilah orang yang terpilih. Bukan senang. Sebab tu orang Arab tu ramai. Banyak orang Arab dekat sebelah Palestin tu. Tapi mereka tak berani. Sebab apa tak berani? Keimanan mereka. Kerana ini kita terkejut baru-baru ni. Bagaimana Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yahya Sinwar. Yahya Sinwar. Di saat kewafatan dia, kematian dia itu sebagai syahid, ya, di atas meja dia ada tasbih, ada ma'thurat, ya, dia meninggal ditembak oleh kita kebai Israel, mati dia. Syahid dia. Syahid insya-Allah, syahid fi sabilillah, itu syahid dunia wal akhirah insya-Allah. Ya, memang jelas Israel bunuh dia. Maka di Mesir apa jadi pada hari kematian itu? Mereka meneruskan konsert yang begitu besar. Ribuan, ratusan, puluhan ribu orang berkonsert seronok. Sehingga kan jurnalis, wartawan, wartawan Israel, wartawan Israel kata, inilah bangsa yang nak mengalahkan kita, Israel ni. Dia tulis, dia gelak. Dia tunjuk gambar orang-orang Arab yang duk berpesta di Mesir tu, menghadiri konsert di saat rakyat Palestin dibom, dibunuh. Itu sempadan itu, Mesir Israel itu sempadan. Sebelah ya. Ramai rakyat mereka, puluhan juta orang. Tapi keimanan mereka begitu sedikit dan nipis. Mereka sudah kehilangan belah kasihan mereka kepada rakyat. Saudara se-Islam mereka sebelah dengan mereka saja. Mereka boleh duduk mereka boleh duduk berlompat-lompat berseronok-seronok, sedangkan saudara mereka disembelih, dibunuh sehingga tidak ada lagi kubur, hancur berkecai. Ini orang Israel gelak gitu ya. Dia kata orang macam ni lah ni yang nak lawan Israel. Tak ada langsung sense perasaan itu. Jadi kehebatan orang yang mati syahid dunia akhirat ni ada 6 Nabi SAW sebut. Nanti insya-Allah kita akan kongsikan pada pertemuan yang lagi akan datang, seandainya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Ada 6 banyak juga tu. Tak kita ikut belajar jadi insya-Allah nanti kita kongsikan bagaimana keistimewaan orang yang mati syahid lillahi taala, kerana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala menggolongkan kita semuanya dalam kalangan hamba-hambanya yang soleh dan salihah, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menggolongkan kita dalam golongan syuhada, orang yang mati syahid dunia dan akhirat. InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka wa habibuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka wa habibuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.